Kalau Tuan tidak keberatan, boleh Tuan kongsikan kepada kami latar belakang Tuan. Saya lahirkan dulu ya, tahun 1958. Ya. Saya graduate UTM tahun 84 dan Bandar Darul Mulaya, dan saya mula bekerja tahun 85. Lepas tu saya bekerja dengan Land and General Berhad, ya, dan saya mula praktis town planning profession ni pada tahun 1999. Ya, okey. Dia ditubuhkan pada tahun 1998-99. So kita berkecimpung dalam bidang perundingan perancangan bandar dan wilayah, perancangan bandar setengah air, dan juga pembangunan harta tanah. Ya. Berapa lama Tuan tempoh untuk dapatkan title TPR tu? Untuk mendapatkan TPR ni di bawah Malaysian Institute of Planners lah, Planners, dan saya tak silap untuk dapatkan TPR saya kena mempunyai pengalaman lebih kurang 10 tahun lah, 10 atau 15 tahun lah. Gitulah ya. Yang mana kita menyediakan logbook kita, logbook apa pengalaman kita, apa projek-projek kita senaraikan, dan terus kepada interview oleh jawatankuasa pemilihan INS. Ya. Pada pendapat Tuan lah, apa ciri-ciri seorang perancang bandar yang profesional? Apa itu perancang bandar? Awak kena betul-betul mengetahui apa peranan yang boleh dimainkan oleh perancang bandar dalam membangunkan masyarakat dan negara. Ya, daripada situ kita develop kita punya skill, kita punya knowledge dan skill khusus untuk perancang bandar lah. Perancang bandar sebenarnya bukan meliputi fizikal saja, dia meliputi bahagian sosial, fizikal, ya, dan juga ekonomi. Kita all subject yang kita kena ketahui lah, cuba sedikit. Ya. Okey Tuan, seterusnya, apakah skop kerja sebagai seorang perancang bandar? Skop pekerjaan itu bergantung kepada di mana sekiranya dalam tugas di tugas di Plan Malaysia, sekiranya awak di HQ banyak melaksanakan dasar-dasar ataupun perlu menjalankan ataupun memikir untuk perancang-perancang bandar ke seluruh negara lah, ya. Dan sekiranya awak dipostingkan di bahagian state planning, state kerja-kerja awak lebih ke arah menyelaraskan dasar-dasar di peringkat negeri. Dan begitu juga kalau awak ditugaskan di peringkat PBT, pihak berkuasa tempatan, awak lebih ke arah untuk menyemak sama ada ianya semua permohonan dengan perancangan yang ditetapkan dalam local plan ke gitu ya. So, tapi sekiranya awak di swasta, di sektor swasta, ada dua yang boleh melibatkan diri lah, sama ada sebagai pemaju harta ataupun sebagai perunding, ya. Kiranya awak dalam pemaju, kira awak kerja dengan pemaju, lebih menguruskan perancangan macam mana satu kawasan ambil tanah tu lah, ya, tanah tu, monitor dia punya proses land law ni awak kena master lah. Land law macam proses daripada start daripada tanah pertanian sehinggalah kepada pembangunan dan pengeluaran CF ya. Okey, sekiranya awak terlibat dalam swasta perunding, sebagai perunding, awak akan terlibat sama juga, tapi lebih kepada mengimbangkan kemahuan pemilik dengan dasar-dasar kerajaan.
Seterusnya, pada pendapat Tuan, apakah sumbangan perancang bandar kepada masyarakat persekitaran dan ekonomi? Okey. First thing, sebagai perancang bandar, kita perlu memastikan semua perancangan kita sustainable. Ya. Kita perlu sustainable development. Itu. Kau faham maksud sustainable development ya? Perancangan yang seimbang antara ya, itulah peranan kita perlu menyeimbangkan semua tu. Apakah cabaran untuk perancangan bandar ni, cabaran semasa dan masa depan sebagai perancangan bandar? Dan ingat, lagi cabaran kita sebagai practicing town planner ni adalah daripada profession lain. Profession lain realitinya tak berapa suka lah ya, dengan kita punya profession kita ni, sebab mereka ingat mereka boleh buat. Contohnya arkitek dia akan cuba dia boleh buat perancangan bandar, tapi sebenarnya dia tak boleh buat. Jangan sama juga dengan surveyor ya, dia lebih kepada fizikal, dia orang punya pemikiran, dia skop yang lebih kecil, padahal perancangan bandar itu skop dia lebih luas ya. Itulah satu cabaran kita kena lalui ataupun kita kena hadapi dengan profession lain menjalankan tugas-tugas kita ni ya. Cadangan Tuan untuk meningkatkan profesionalism dalam diri seorang perancang bandar. Satu je, awak kena sebagai seorang insan, awak kena jujur lah. Dia jujur dan tekad apa itu kepada profession awak sebagai perancang bandar. Ya, sekiranya awak dah dapat tanam sifat itu dan diri awak, insyaAllah awak akan berjaya lah sebagai perancang bandar. Ya. Ini cadangan dia awak kena satu lagi, awak kena update, because perancangan bandar ini dynamic tau. Bidang perancangan bandar very dynamic, perubahan cepat, perubahan teknologi, perubahan pemikiran masyarakat, alam sekitar pun cepat. So awak kena banyak membaca dan juga banyak dapatkan knowledge ini untuk awak keep up to date dengan profession lain. Okey, seterusnya, seseorang perancang bandar boleh ke register banyak certificate of practice dan buka banyak syarikat? Daripada secara dasarnya apa yang saya ketahui lah, kita tak boleh. Cuma tuang dia register satu syarikat je lah dia untuk dia praktis. Dia tak boleh buat syarikat A pun dia, syarikat B pun dia, tu nak apa tu A pun dia, syarikat B tak banyak tak boleh lah. Dia kena satu je lah ya. Soalan seterusnya, apa beza lembaga perancang bandar dengan MIP? Lembaga perancang bandar ialah satu badan yang diluluskan oleh Parlimen untuk mengendalikan profession perancang bandar lah. MIP adalah satu institut ya, dia bukan tertakluk pada akta mana, dia cuma lebih kurang macam NGO lah, macam persatuan mengurus yang mengendalikan profession perancang bandar juga ya. Tapi the authority itu yang berkuasa ni adalah lembaga perancang bandar. Jadi sekarang ni dalam tu secara ringkas ni lah saya mendapat apa tu certificate of practice tadi tu, awak kena, dan salah satu syarat lembaga tadi, awak kena menjadi ahli MIP, Institute of Planners, ahli daripada student member, lepas tu jadi graduate member dan juga corporate member. Apakah kriteria untuk seseorang perancang bandar untuk apply COP? Awak mestilah menjadi corporate member dulu, pertama dia. Lepas tu secara banyak syarat, awak kena ada company, awak kena ada pengalaman dia berapa tahun. Hasil daripada temu ramah yang telah dianjurkan sebentar tadi, kita semua akan membincangkan cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh perancang bandar. Okey, saya akan mulakan dahulu. Antara cabaran, salah satu cabaran perancang bandar ialah
kita bakal mengalami kekurangan sumber utama, iaitu tanah dan wang pembangunan. Selain itu, masalah kesesakan ruang bandar yang semakin serius ini juga memerlukan satu perancangan yang teliti. Oleh yang demikian, kaedah perancangan bandar ini perlu diperbaharui dan diadaptasikan perkembangan teknologi yang terkini seperti penggunaan GIS dan remote sensing. Teknologi tersebut boleh menjadi salah satu alat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang sesebuah bandar. Selain itu juga, para perancang bandar harus mempunyai kemahiran dan mampu menjangka perubahan dan mengandaikan permintaan yang memenuhi keperluan masyarakat pada masa akan datang. Hal ini kerana dengan menyediakan persekitaran yang baik dan kondusif ini bakal menjadi persekitaran dan sebuah bandar itu menjadi lebih strategik dan lebih dinamik. Kita juga perlu fahami perancangan yang dibuat pada masa kini mungkin tidak akan mendatangkan kesan dalam tempoh yang masa terdekat. Tetapi kita kena ingat juga bahawa perancangan ini akan memberi kesan kepada kelestarian bandar dan warga pada masa hadapan. Apa pendapat Safudin? Terima kasih kepada Syahidah atas perkongsian tadi. Seterusnya saya ingin saya ingin menerangkan cabaran persaingan antara perancangan bandar dengan arkitek. Seperti yang kita tahu, skop kerja untuk seorang perancangan bandar telah kebanyakan diambil alih oleh arkitek. Sebagai contoh, membuat desain layout perumahan, komersial dan industri, dan juga menyediakan laporan cadangan pemajuan untuk diajukan kepada pihak kerajaan tempatan. Oleh itu, kesannya kepada pemaju yang diuruskan oleh perancangan bandar adalah sukar untuk mendapat tender pembangunan daripada kerajaan tempatan, kerana ia perlu bersaing dengan company daripada bersaing dengan konsultan-konsultan yang diuruskan oleh arkitek. Cabaran yang kedua adalah kebanyakan software yang digunakan oleh perancangan bandar untuk membuat proses penganalisis. Sebagai contoh, sistem maklumat geografi, GIS, AutoCAD, dan software untuk desain seperti Photoshop turut digunakan untuk arkitek untuk membuat analisis, untuk proses analisis. Hal ini menyebabkan persaingan antara perancangan bandar dengan arkitek sangat sukar, kerana analisis mereka setaraf sama sekali. Apakah pendapat Naili untuk cabaran seterusnya untuk seorang perancangan bandar? Pada pendapat saya pula, perkara yang saya dapat rumuskan daripada temu ramah tersebut adalah perancang bandar sekarang mempunyai kekurangan konsep yang baru. Seperti yang kita dapat lihat pada pembangunan di Malaysia sekarang, perancang bandar sering menggunakan konsep yang sama terhadap perancangan pembangunan seperti konsep bandar hijau dan bandar rendah karbon. Hal ini adalah kerana mereka takut untuk mengeluarkan idea dan konsep baru. Kerana mereka bimbang idea dan konsep tersebut tidak bersesuaian dengan persekitaran di Malaysia. Disebabkan itulah konsep yang sama diulang pakai oleh perancang bandar. Oleh itu, perancang bandar haruslah berani dalam mengeluarkan idea baru seperti konsep bandar transit oriented development dan konsep bandar yang lain, agar pembangunan di Malaysia ini standing dengan pembangunan di negara yang membangun
seperti Jepun dan negara-negara di Eropah. Seterusnya apa pula pendapat Ashiki? Terima kasih Nelly. Okey, pada pendapat saya pula, antara cabaran yang dihadapi oleh perancang bandar adalah tentang garis panduannya. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa isu tentang segelintir perancang bandar yang merancang sesebuah kawasan tidak mengikut garis panduan. Jadi, salah satu cabaran mereka iaitu mereka perlu menghadapi beberapa masalah di masa hadapan sekiranya mereka tidak mengikut garis panduan ataupun melakukan beberapa kesilapan dalam projek. Contohnya dari segi saiz jalan, saiz bangunan, ketinggian bangunan dan keluasan tempat letak kenderaan. Baiklah, terima kasih kepada semua. Nampak gayanya itu adalah satu perkongsian yang sangat baik dan kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.